Alright, kita mulai, oke? Oke, mulai. Oke, Oke. oke. 1, 2, 3. Selamat petang murid-murid. Hari ini kita belajar tentang sains sukan bidang 5 tingkatan 6 anatomi dan fisiologi 5.14 penyesuaian fisiologi terhadap senaman. Sebelum tu, cikgu nak tanya murid-murid semua, apakah jenis senaman-senaman yang kamu sukai? Mula dari Winnie. Winnie suka buat senaman apa? Kalau saya cikgu, saya suka walk out. Apa-apa saja senaman yang boleh timbulkan abs. Oke, thank you. Untuk Hunyi suka buat senaman apa? Senaman cardio skipping, cikgu. Wow. Oke, thank you. Eli, halo Eli ada? Oke, rasanya Eli Cikgu tak ada. tadi Eli cakap dia keluar sekejap. Oke, kalau macam itu kita skip pada Zira. Zira suka buat senaman apa? Yoga, cikgu. Oke, thank you. Ada yang suka buat abs, ada yang suka cardio, ada yang suka yoga. Senaman-senaman tersebut semestinya akan memberikan efek secara fisiologi kepada tubuh badan kita. Contohnya macam Wong Hui tadi dia cakap dia suka senaman cardio, skipping. Jika kita selalu melakukan skipping, contohnya secara konsisten seberapa lama minit dalam setiap hari, pastinya kita akan mengalami daya tahan kardiovaskular yang mantap lah. Oke, slide seterusnya. Oke, di sini akan takrifan fisiologi. Cikgu bacakan ya. Fisiologi merujuk kepada fungsi dan proses dalam sistem tubuh manusia seperti sistem pernafasan, sistem peredaran darah, dan sistem otot. Di gambar pertama adalah sistem peredaran darah manusia. Kita dapat lihat yang berwarna merah dan juga yang berwarna biru. Gambar kedua adalah menunjukkan gambar sistem respiratori manusia ataupun dikenali sebagai sistem pernafasan yang melibatkan organ paru-paru, trakea, hidung, dan mulut. Gambar ketiga adalah sistem otot, yaitu otot-otot yang berada di seluruh bagian badan. Oke, slide seterusnya. Pada hari ini kita akan belajar tentang penyesuaian fisiologi terhadap senaman. Ada 4 perkara penting yang akan kita pelajari hari ini. Kadar denyutan nadi rehat, penurunan kadar nadi kerja pada tahap kerja yang sama, peningkatan kapasiti kerja, pengurangan masa pemulihan. Cikgu terangkan selepas sedikit mengenai kadar denyutan nadi rehat. Kadar denyutan nadi rehat biasanya dilakukan pada awal pagi, contohnya masa kita baru bangun tidur dan kita terus menghitung kadar nadi. Tetapi pastikan tidur dengan keadaan yang baik, yaitu sebelum pukul 10 malam dan tiada gangguan semasa tidur. Penurunan kadar nadi kerja pada tahap kerja yang sama. Seperti yang cikgu bagi tahu awal tadi, contohnya Wong Hui yang suka skipping untuk daya tahan kardiovaskularnya,
yaitu kita melakukan kegiatan skipping secara berulang, konsisten pada setiap hari akan memantapkan daya tahan kardiovaskular, yaitu kita dapat melakukan skipping dalam tempoh masa yang lama dan berterusan. Peningkatan kapasiti kerja, yang ini kita dapat tengok daripada kawan kita Winnie tadi yang mengatakan dia suka melakukan workout yang melibatkan abs. Peningkatan kapasiti kerja, maksudnya mungkin hari pertama Winnie boleh melakukan plank selama 30 saat. Untuk hari kedua, Winnie pula boleh melakukan plank selama 1 menit dan akan meningkat pada hari yang seterusnya secara beransur-ansur. Pengurangan masa pemulihan pula penerangan cikgu adalah seseorang atlet yang aktif di dalam sukan memerlukan masa yang singkat sahaja untuk pulih, yaitu selepas berlari sepanjang 3 km, atlet tersebut akan tercungap-cungap selama 30 saat saja. Selepas itu tidak ada lagi tercungap-cungap dalam pernafasan dan pernafasan kembali kepada normal. Oke, slide seterusnya ialah jenis-jenis senaman. Jenis-jenis senaman ada 3 yang cikgu senaraikan di sini, yaitu kelenturan seperti yang Zira cakap tadi, yoga, berbagai yoga yang boleh kita lakukan di waktu PKP ini. Senaman aerobik ataupun kardio, dikenali sebagai senaman aerobik karena memerlukan penggunaan oksigen untuk melakukan senaman ini. Senaman ini juga mengambil masa yang panjang dan dilakukan secara berulang-ulang. Skipping, jogging, berbisikal, dan juga berlari di atas treadmill. Gambar ketiga adalah senaman anaerobik melibatkan otot, yaitu gambar ini menunjukkan lelaki yang mengangkat dumbbell untuk membina otot bicep. Senaman ini dilakukan secara berulang tetapi dalam masa yang singkat sahaja. Oke, seterusnya slide. Seterusnya adalah kesan senaman terhadap kadar nadi rehat. Kadar nadi adalah antara indikator terhadap tahap kecergasan seseorang. Kadar nadi rehat yang rendah menggambarkan seseorang itu lebih cergas berbanding seseorang yang mempunyai kadar nadi yang tinggi. Seperti yang cikgu cakap pada mula tadi, kadar nadi yang rendah menunjukkan seseorang tersebut mempunyai kecergasan yang baik, tetapi kalau kadar nadi yang tinggi, kadar nadi rendah yang tinggi menunjukkan kecergasannya kurang baik. Perbezaan kadar nadi dapat dilihat sebelum dan sesudah atlet menjalani latihan selama beberapa tahun ataupun bulan. Oleh itu, semua atlet untuk mencapai stamina mereka sebelum hari pertandingan, mereka perlu melakukan latihan sepanjang tahun untuk mencapai stamina. Keempat, pengurangan kadar nadi menunjukkan tahap kecergasan atlet yang menjalani latihan fisikal adalah bertambah baik. Oke, slide seterusnya, kesan senaman terhadap kadar nadi rehat. Bagi kadar nadi, latihan menyebabkan peningkatan permintaan dalam sistem kardiovaskular. Permintaan oksigen dalam otot akan meningkat dengan cepat dalam sistem kardiovaskular. Proses metabolik akan menjadi lebih cepat dan banyak bahan buangan yang akan dihasilkan. Kebanyakan nutrien akan digunakan dan suhu badan akan meningkat. Sistem kardiovaskular harus
menggunakan perubahan yang berlaku dan permintaan yang meningkat dengan sebaiknya untuk menjadikan sistem kardiovaskular berfungsi dengan baik. Oke, seterusnya. Slide seterusnya. Kadar degupan jantung pada waktu rehat adalah purata 60 ke 80 degupan per minit bagi golongan dewasa yang sehat. Dalam keadaan duduk, individu pertengahan umur mungkin mempunyai kadar degupan jantung setinggi 100 degupan per minit. Bagi atlet-atlet, kadar degupan jantung rehat yang pernah direkodkan adalah serendah 28 ke 40 degupan per minit. Di sini cikgu sertakan jadual yang menunjukkan tahap kecergasan mengikut kadar nadi per minit. Untuk individu yang sangat cergas, kadar nadi per minitnya adalah bawah 50 denyutan. Yang sangat cergas. Untuk yang cergas pula adalah 51 hingga 69 denyutan seminit. Yang sederhana ialah 70 hingga 80 denyutan seminit. Yang tidak cergas pula adalah lebih daripada 80 denyutan seminit. Seelok-eloknya kita elakkan diri daripada menjadi individu yang tidak cergas, iaitu mempunyai kadar denyutan nadi 80 kali denyutan seminit. Oke, slide seterusnya. Kesan senaman terhadap penurunan kadar nadi kerja pada tahap kerja yang sama. Kadar degupan jantung akan meningkat sebelum sesuatu latihan dimulakan. Ini dikatakan sebagai tindak balas jangkaan. Ini berlaku karena pengeluaran neurotransmitter yang dipanggil epinefrin dan neuropinephrine yang juga dikenali sebagai adrenalin dan noradrenalin. Penurunan kadar nadi berlaku karena badan mulai beradaptasi dengan bebanan kerja yang dilakukan dan tidak mudah berasa letih. Oleh itu, ada peningkatan kadar nadi yang berlaku pada tahap kerja yang sama. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut mempunyai kecergasan yang merangsangkan dan tindak balas kardio yang positif. Bagi individu yang sentiasa menjalani latihan ataupun senaman melalui hari demi hari, senaman ataupun kerja yang dilakukan perlu ditingkatkan kerana badan mula beradaptasi dengan latihan ataupun bebanan latihan yang diberikan. Maksudnya adalah individu tersebut boleh melakukan senaman yang berintensiti tinggi secara beransur-ansur. Slide seterusnya. Di sini adalah contoh. Sebagai contoh, individu yang biasa melakukan larian 30 km pada setiap hari, pada awalnya pasti beliau merasa sangat lelah, semput, dan letih. Tetapi selepas melakukan larian sedemikian secara konsisten selama sebulan, pasti tidak ada lagi rasa lelah dan letih tersebut. Pernafasan pula tidak lagi tercungap-cungap seperti pada permulaan. Pada hari pertama dulu, kadar nadi juga tidak menunjukkan peningkatan yang mendadak karena sudah terbiasa dengan beban latihan yang dijalani. Ada sesiapa tak yang atlet dekat kelas ni? Ataupun yang pernah menjalani latihan? Wi, cikgu, wi. Pernah, cikgu.
Oke, Winnie, cikgu gunakan Winnie. Winnie pernah lakukan latihan apa ya? Pernah buat latihan fartlek. Kalau yang lari untuk larian, latihan fartlek lah, cikgu. Oke, thank you. Pada mulanya, pada hari pertama melakukan latihan fartlek tersebut, pasti Winnie akan merasa sangat letih dan agak tercungap-cungap dari segi pernafasan. Tapi selepas sekian lama telah melakukan latihan fartlek, seminggu, contohnya dalam seminggu melakukan latihan fartlek 2 hingga 3 kali dalam seminggu, pastinya bagi Winnie tidak ada masalah lagi untuk melakukan latihan fartlek. Ya, betul, cikgu. Oke, terima kasih Winnie. Nah, slide seterusnya. Kesan senaman terhadap kapasiti kerja. Dalam suatu latihan otot, beban kerja diberikan dalam bentuk massa yang harus dilawan atau dipindahkan oleh gaya kontraksi otot dalam kurungan peningkatan kapasiti kerja. Dengan memperhatikan intensitas beban, resistance intensity, dan ulangan kontraksi otot repetition, pembebanan terhadap otot dapat diatur. Seterusnya, setelah otot tersebut menjadi lebih kuat, maka beban yang diberikan harus lebih tinggi lagi untuk menghasilkan kemampuan yang lebih mencabar. Maka otot sentiasa akan memperoleh rangsangan yang memungkinkan berubah atau dengan kata lain mengalami kesan atau adaptasi latihan. Contohnya peningkatan saiz jisim otot, peningkatan kekuatan dan daya tahan otot. Suatu latihan melibatkan otot tertentu mematuhi prinsip lebihan bebanan progresif, yaitu progressive overload principle adalah sangat penting. Prinsip latihan ini bertujuan agar perhatian otot harus diberi beban kerja di atas beban kerja yang biasa dilakukan oleh otot tersebut. Di sini cikgu terangkan secara mudah. Contohnya Wong Yi. Wong Yi ada tak dekat sini? Ada cikgu. Cikgu dengar Wong Yi adalah atlet angkat berat, betul tak? Ataupun lempar cakra. Ya, cikgu angkat berat. Ya. Lempar peluru, cikgu. Ya, betul. Hui adalah salah seorang atlet yang pergi ke gym untuk menjalani latihan angkat berat. Pada hari pertama, kemungkinan Hui akan lakukan angkat berat sebanyak 10 kilo saja. Pada hari kedua, Hui melakukan angkat berat sebanyak 15 kilo. Perkara ini bebanan berat yang dilakukan oleh Wong Yi yang dilakukan di dalam gym meningkat sedikit demi sedikit hari demi hari. Ini menunjukkan hasil kemajuan latihan yang Wong Yi jalani. Dan ini adalah melibatkan kapasiti kerja. Kapasiti kerja yang Wong Yi mampu lakukan dari hari ke hari semakin meningkat, yaitu masanya menjadi semakin kuat dan dapat mengangkat beban yang berat. Pada mulanya 10 kg, kali kedua pula 15 kg, pas itu 20 kg hinggalah seterusnya. Slide seterusnya. Kapasiti kerja meningkat karena daya kemampuan badan yang meningkat seiring dengan latihan yang telah dijalani. Kemampuan melakukan kerja dari segi kekuatan otot, daya tahan otot, kekuatan kardiovaskular dan daya tahan kardiovaskular meningkat karena adaptasi badan terhadap bebanan yang diberikan.
Contohnya tadi yang cikgu katakan, Wong Hui mengalami adaptasi badan terhadap bebanan yang diberikan, yaitu ototnya menjadi semakin kuat dan mampu untuk mengangkat beban yang berat dari hari demi hari. Oke. Seterusnya adalah kesan senaman terhadap pengurangan masa pemulihan. Individu yang aktif mempunyai kadar denyutan nadi yang rendah semasa rehat dan juga semasa melakukan aktiviti fisikal. Biasanya individu ini mempunyai masa pemulihan yang lebih singkat karena kadar denyutan nadi yang tinggi akan kembali ke normal dalam masa yang sekejap sahaja. Itu masa pemulihannya semakin kuranglah. Hal ini terjadi karena keterbiasaan beliau mengalami gaya hidup yang aktif, yaitu boleh dikatakan daya tahan kardiovaskular yang tinggi. Keluaran jantungnya ialah lebih banyak, maka dapatlah darah tersebut membawa lebih banyak oksigen ke seluruh bahagian badan. Bagi individu yang aktif, keluaran jantung mereka adalah banyak dalam sekali keluar dalam satu pump. Makanya, tiada istilah kekurangan oksigen di mana-mana bahagian organ ataupun ototnya. Maka tiada berlaku keletihan melampau. Oke, untuk kesimpulan bagi pengajaran hari ini, cikgu katakan kesimpulannya senaman adalah amat membantu dalam mencapai tahap kecergasan yang optimum, yaitu menurunkan kadar denyutan nadi rehat, penurunan kadar nadi kerja pada tahap kerja yang sama, peningkatan kapasiti kerja, dan pengurangan masa pemulihan. Oke. Sebelum cikgu teruskan kepada soalan yang cikgu ingin ajukan kepada murid-murid semua untuk menguji kepahaman, cikgu terlebih dahulu ingin mengarahkan murid-murid untuk membuat satu pertanda berdasarkan 4 perkara kecil yang ada di dalam topik hari ini. Cikgu nak minta Wong Hui, ada tak? Ada cikgu. Cikgu nak Wong Hui buat pertanda berkenaan dengan penyesuaian fisiologi terhadap kadar denyutan nadi rehat, sama ada nadi rehat semakin meningkat ataupun menurun, dan juga sila senaraikan kenapa menurun. Boleh Wong Hui? Boleh ulang lagi cikgu. Oke, cikgu nak minta murid-murid buat pertanda, oke? Pertanda berkaitan dengan 4 perkara yang ada di dalam topik hari ini, yaitu pertama adalah kadar denyutan nadi rehat. Cikgu nak Wong Hui buat kesan senaman terhadap kadar denyutan nadi rehat. Adakah senaman ini membuatkan kadar nadi rehat semakin meningkat ataupun menurun? Jika menurun, senaraikan juga apakah punca kadar nadi rehat menurun akibat senaman. Seterusnya, cikgu nak minta Winnie. Winnie ada tak? Ada cikgu. Oke, untuk Winnie, cikgu nak minta Winnie berikan kesan senaman terhadap penurunan kadar nadi kerja pada tahap kerja yang sama. Cikgu nak pertanda ya. Oh, kejap ya cikgu, saya ambil kertasnya. Oke, boleh.
Apa tadi soalan cikgu? Cikgu, Cikgu, cikgu off mic kali cikgu. Cikgu Julie, are you there? Oke, sorry Cikgu ada emergency sekejap tadi. Cikgu, apa tadi cikgu punya soalan untuk saya? Untuk Winnie, Cikgu nak Winnie buatkan satu pertamina. Pesan senaman terhadap penurunan kadar nadi kerja pada tahap kerja yang sama. Boleh Winnie? Pesan senaman penurunan. Pesan senaman terhadap penurunan kadar nadi kerja Oke. pada tahap kerja yang sama. Cikgu. Boleh Winnie? Boleh cikgu. Untuk Zira pula, Zira ada di dalam kelas nih? Ada, Cikgu. Oke, untuk Zira, Cikgu nak Zira buat pertamina ya, berkaitan dengan kesan senaman terhadap peningkatan kapasiti kerja. Adakah kapasiti kerja yang boleh dilakukan oleh tersebut meningkat? Kesan senaman terhadap kapasiti kerja, Cikgu. Ya betul. Ya betul. Cikgu. Yang terakhir pula adalah pengurangan masa pemulihan. Untuk pengurangan masa pemulihan, Cikgu sendiri yang akan buatkan pertamina kesan. Oke, kita boleh mula buat pertamina masing-masing dan Cikgu berikan masa 10 menit dan kamu semua boleh rujuk slide yang Cikgu sharekan tadi ya.
Oke, kelas, ada yang udah siap ke Pertamindanya? Cikgu 2 minit, cikgu 2 minit. Oh, oke, boleh. Take your time. Cikgu, Ya, Zira, sudah boleh? saya sudah siap. Ya, boleh saya bentang? Coba tunggu yang lain. Yang lain sudah siap ke Pertamina masing-masing? Sudah, Cikgu. Sudah. Jadi sekarang akan bentangkan Pertamina masing-masing. Satu bermula dengan Zira ya. Nah, ya Zira. Oke, Zira boleh mula. Boleh kejap ya, cikgu. Cikgu boleh nampak saya punya Pertamina? Cikgu, can you see? Pak, tapi kurang jelas. Boleh bacakan ya? Okey. Kesan senaman terhadap kapasiti kerja. Okey, yang pertama adalah kesan senaman terhadap kapasiti kerja ni adalah melibatkan prinsip overload. Prinsip overload tu bermaksud bebanan yang beban latihan atau intensiti latihan tu adalah meningkat daripada yang sebelumnya. Contohnya ahli angkat berat, dia buat latihan untuk angkat berat mungkin hari ni 20 kilo dan hari yang kemudiannya dia akan buat 50 kilo. Berat tersebut adalah lebih daripada bebanan yang sebelumnya. Okey. Selepas tu, kapasiti kerja juga dilibatkan dengan masa latihan yang disingkatkan. Maksudnya adalah
bebanan kerja yang dilakukan oleh atlet tersebut adalah tinggi, tetapi masa yang diperuntukkan untuk dia melakukan aktiviti latihan tersebut adalah singkat. Dan yang seterusnya adalah kesan senaman tersebut terhadap terhadap individu yang melakukan latihan tersebut. Kesannya terhadap atlet tersebut adalah adaptasi otot terhadap latihan. Sebagai contoh, bila seorang atlet telah melakukan bebanan berat atau mengangkat bebanan berat sejumlah 20 kilo, dia sudah bebanan mengangkat berat tersebut dengan lebih mudah. So, dia akan mengangkat atau membuat latihan yang lagi berintensiti tinggi. Okey. Betulkah cikgu? Ya, betul. Betul. Ada apa-apa lagi yang Zila nak baca? Tolong bacakan. Tak ada? Itu saja cikgu yang saya faham. Ya, betul. Tania. Terima kasih cikgu. Lupa on camera. Seterusnya, Wang Hui boleh tunjukkan pertemuan dan tolong bacakan kepada cikgu dan juga rakan-rakan. Cikgu kamera ada problem tapi saya boleh bacakan. Okey. Pertanda saya yaitu kadar nadi, yaitu indikator terhadap kadar nadi dapat dijadikan sebagai indikator terhadap kecerdasan seseorang, dan juga kadar nadi dapat dilihat sebelum dan selepas menjalankan latihan. Dan kadar nadi juga, penurunan kadar nadi bermaksud atlet yang semakin rendah kadar nadi semakin cergas, semakin fit. Kadar nadi rehat yang rendah bermaksud seseorang itu cergas, cikgu. Ya, betul tuh Hong Hui. Kalau kadar nadi yang rendah menunjukkan seseorang tuh mempunyai tahap kecerdasan yang baik. Untuk seterusnya adalah Winnie. Winnie ready ke? Ready cikgu. Okey. Winnie boleh. Ini pertaminda saya, kalau cikgu boleh nampak. Cikgu nampak. Boleh Winnie. Okey. Kesan senaman terhadap penurunan kadar nadi kerja pada tahap kerja yang sama, kesannya adalah kadar degupan jantung akan meningkat walaupun sesuatu latihan dimulakan, dan ini dikatakan sebagai tindak balas jangkaan. Dan ini juga berlaku karena pengeluaran neurotransmitter yang dipanggil epinefrin dan norepinefrin yang juga dikenali sebagai adrenalin dan noradrenalin. Seterusnya, penurunan kadar nadi berlaku karena badan mulai beradaptasi dengan bebanan kerja yang dilakukan dan tidak mudah merasa letih. Contohnya, individu yang biasa melakukan larian 3 km pada setiap hari, mula-mula dia akan merasa lelah, semput, dan letih. Tetapi, bila dia sudah biasa membuat larian sedemikian secara konsisten selama 1 bulan, dan dia tidak lagi akan merasa lelah dan letih. Pernapasan dia juga tidak menjadi tercungap-cungap. Itu saja, cikgu. Okey, terima kasih Winnie. Coba Winnie pertamina yang memudahkan pelajar rakan-rakan untuk lebih memahami apa yang diajar oleh cikgu hari ini. Sekarang pula adalah giliran cikgu, yaitu kesan senaman terhadap pengurangan masa pemulihan.
Ini adalah peta minda cikgu. Mungkin kamu boleh nampak, tapi kurang jelas. Jadi cikgu akan bacakan ya. Kesan senaman terhadap pengurangan masa pemulihan. Masa pemulihan bagi individu yang sentiasa bersenam menjadi singkat karena mereka biasa mengalami gaya hidup yang aktif, yaitu melakukan banyak kerja, yaitu latihan fisikal, berlari, angkat berat, dan seterusnya. Mereka biasa mengalami gaya hidup yang aktif dan adalah bagi mereka tidak mudah untuk merasa letih. Sejujurnya, mungkin individu yang aktif tersebut mengalami pernafasan yang agak tercungap-cungap. Tetap ada mengalami pernafasan yang tercungap-cungap, tetapi sekejap saja. Contohnya selepas melakukan larian 3 km, kemungkinan individu yang aktif tersebut hanya tercungap-cungap dalam masa 30 saat saja dan selepas itu kembali kepada pernafasan yang normal. Seterusnya, kadar nadi kembali pada normal dan kadar nadi yang tinggi tersebut adalah berlaku dalam masa yang singkat sahaja. Hal ini karena keluaran jantung individu yang aktif adalah lebih banyak. Maksudnya dalam satu kali pam keluaran jantung tersebut adalah banyak dan jantung tersebut semestinya dapat disalurkan ke seluruh bahagian badan. Jadi tiada istilah kekurangan oksigen pada badan individu yang aktif tersebut. Oleh itu, dia tidak akan mengalami keletihan. Dan seterusnya, untuk menguji kefahaman murid-murid semua, cikgu setelah sediakan soalan seperti yang dalam slide ini. Murid-murid boleh lihat kepada slide ya. Soalan ini kita jawab dengan bersama-sama secara lisan. Pertama, semua boleh jawab ya. Apakah tarifan fisiologi? Sesiapa saja boleh menjawab ya. Cikgu bagi peluang secara terbuka. Saya jawablah cikgu. Oke, boleh teruskan. Okey. Fisiologi ini maksud dia adalah fungsi dan proses dalam sistem tubuh badan manusia seperti sistem pernafasan, sistem peredaran darah dan sistem otot. Oke, terima kasih Zira. Baik. Ya, betul. Fisiologi adalah sistem-sistem ataupun perjalanan sistem yang ada di dalam tubuh badan manusia. Soalan yang kedua, kita beralih pada penurunan kadar nadi rehat menunjuk kepada individu tersebut semakin cergas ataupun tidak cergas. Ya, cerdas. Ya, semakin cerdas. Tahap kecerdasan atlet yang menjalani latihan fisikal akan bertambah baik. Ya, betul ini. Betul ini kayak baik. Penurunan kadar nadi rehat adalah menunjukkan pada individu tersebut semakin cerdas karena orang yang cerdas mempunyai kadar nadi rehat yang rendah sahaja. Soalan ketiga, kita bincang bersama-sama. Individu yang mempunyai kadar nadi lebih daripada 80 denyutan seminit menunjukkan bahawa berada pada tahap kecergasan sederhana ataupun tidak cergas. Ada cikgu nyatakan di slide tadi yang di dalam jadual. Tidak cerdas cikgu, lebih 80 denyutan. Betul. Karena
70 hingga 80 denyutan nadi semenit adalah bagi golongan yang mempunyai kecergasan tahap sederhana. Yang tidak cergas pula adalah lebih daripada 80 denyutan seminit. Seelok-eloknya kita perlulah mencegah diri daripada menjadi individu yang tidak cergas, yaitu mempunyai 80 kali denyutan nadi dalam masa seminit. Walaupun dalam masa pandemik ni, cikgu harap semua sentiasa menjaga kecergasan diri untuk kesihatan masing-masing. Soalan keempat. Selepas menjalani senaman secara konsisten dalam tempoh sebulan, adakah kemampuan melakukan kerja semakin bertambah? Jika ya, mengapa? Sesiapa boleh jawab? Cikgu membuka soalan ini kepada sesiapa saja. Jawabannya ya, Cikgu. Ya. Jika ya, boleh Winnie menyatakan mengapa? Sebab kalau dia menjalani latihan secara konsisten dalam tempo sebulan tuh dia sudah terbiasa dengan pergerakan tersebut dan dia dapat membuatkan pernapasannya menjadi semakin baik dan tidak tercungap-cungap semasa membuat kerja. Contohnya berjogging atau berlari macam itu. Oke, baik ini. Terima kasih. Wi, ada yang nak tambah ke? Antara cikgu, saya setuju. Oke. Untuk yang ni, cikgu tambah juga lah untuk jawapan yang tu tadi. Selepas menjalani senaman secara konsisten dalam tempoh sebulan, adakah kemampuan melakukan kerja semakin bertambah? Jika ya, mengapa? Jawapan cikgu juga adalah ya. Untuk menjawab mengapa tersebut, kerana ini telah memberikan contoh melalui fisiologi, yaitu sistem kardiovaskular. Cikgu pula akan terangkan melalui sistem otot. Contohnya, melalui aktiviti latihan angkat berat. Seseorang atlet yang pergi ke gym. Pada hari pertamanya mungkin menggunakan dumbbell 10 kg. Dan hari seterusnya ataupun minggu berikutnya akan menggunakan dumbbell yang mempunyai berat 15 kg. Yaitu kemampuannya untuk melakukan kerja semakin bertambah kerana ototnya telah menjadi mempunyai saiz yang lebih besar dan mampu untuk mengangkat dumbbell yang lebih berat. Okey. Soalan yang kelima. Bagaimanakah pengurangan masa pemulihan boleh terjadi kepada individu yang aktif? Ada sesiapa yang volunteer nak jawab? Soalan nombor 5 ini. Pengurangan masa pemulihan boleh terjadi kepada individu yang aktif? Okey, kalau tak ada, cikgu bagikan jawapan untuk murid-murid semua agar murid faham. Masa pemulihan yang terjadi kepada individu yang aktif adalah singkat sahaja. Individu yang aktif tidak memerlukan masa yang panjang ataupun masa yang lama untuk kembali pulih. Hal ini kerana individu aktif biasa menjalani gaya hidup yang aktif seperti berlari, skipping dan sebagainya. Kadar nadi latihan yang dialami individu aktif adalah tinggi, tetapi akan kembali normal dalam masa yang singkat sahaja.
Hal ini karena melibatkan keluaran jantung. Atlet yang aktif mempunyai keluaran jantung yang banyak, yaitu sekali pam dapat mengepam darah yang banyak dan darah tersebut semestinya dapat disalurkan ke seluruhan bahagian badan dan badan tidak mudah untuk merasa letih. Oleh itu, masa pemulihan adalah singkat sahaja bagi individu yang aktif ataupun individu yang sentiasa bersenam. Oke. Jadi, pembelajaran kita sampai sini saja. Cikgu harap semua paham. Dan melalui Pertamina yang murid-murid telah tunjukkan dan baca tadi, telah menunjukkan bahawa murid-murid semua paham apa yang cikgu ajar dan melalui soalan yang cikgu sediakan untuk menguji kepahaman pun kebanyakan murid-murid ya ramai yang boleh menjawab. Jadi, cikgu anggap semua paham dan pembelajaran kita sampai di sini saja. Harap murid-murid dapat melakukan ulang kaji ataupun melihat semula slide jika ada apa-apa yang kurang paham. Oke, Oke, sekian itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Oke. Dah habis. Orangnya itu yang macam sudah. Apa? Suara Hungi yang macam tidur sudah. Diberikan sendiri. Padi. Yo. Padi dah.